Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Adam Mukris Polos Alfante dalam Dunia 11 Pagi. Emirat Arab Bersatu UAE dan Bahrain secara rasmi menandatangani perjanjian diplomatik dengan Israel. Perjanjian itu dimeterai oleh Menteri Luar UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Bahrain Abdul Latif Al Zayani dengan Perdana Menteri rejim Benjamin Netanyahu dalam satu majlis di White House. Ketiga-tiga mereka kemudiannya menandatangani satu deklarasi bersama yang turut ditandatangani oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Terdahulu, Trump membayangkan antara 7 hingga 9 negara akan mengikut jejak UAE dan Bahrain, salah satunya Arab Saudi. Menurut Trump, beliau telah berbincang mengenai perkara itu dengan Raja Arab Saudi. Riyadh dijangka berbuat demikian apabila tiba masa yang sesuai. Keamanan, keselamatan dan kestabilan tidak akan dapat dicapai di Asia Barat selagi Israel tidak berundur dari wilayah yang diduduki. Demikian reaksi Presiden Palestin Mahmud Abbas berhubung tindakan UAE dan Bahrain menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tindakan itu disifatkan sebagai satu pengkhianatan terhadap perjuangan Palestin. Menteri Kesihatan Ireland Stephen Donnelly disahkan negatif COVID-19. Sehubungan itu, arahan pengasingan kendiri yang dikeluarkan kepada semua anggota kabinet sebelum ini tidak lagi terpakai. Timbalan Perdana Menteri Leo Varadkar berkata, semua menteri kabinet dan ahli parlimen boleh menjalankan tugas seperti biasa pada hari ini. Donnelly mencetuskan panik selepas menunjukkan simptom COVID-19. Ia memaksa persidangan Dewan Rendah Parlimen digantung, manakala menteri-menteri kabinet diarah menghadkan pergerakan. Isnin lalu, Donnelly memberi taklimat kepada semua anggota kabinet mengenai langkah mencegah COVID-19. Semalam, beliau turut muncul dalam sidang media bersama Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri bagi mengumumkan sekatan pergerakan di Dublin. Dunia telah kehilangan hampir 100 juta hektar kawasan hutan dalam tempoh 2 dekad. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, jumlah keluasan hutan di dunia susut daripada 31.9% pada tahun 2000 kepada 31.2% pada tahun 2020. Keadaan itu disebabkan oleh aktiviti penebangan hutan yang sebahagian besarnya berlaku di negara-negara sub-Sahara Afrika dan Asia Tenggara serta di rantau Amerika Latin dan Amerika Tengah. Di Asia Tenggara misalnya, kawasan hutan kini hanya sekitar 47.8% berbanding 49% pada tahun 2015. Kebakaran besar yang berlaku di pinggir Los Angeles sejak lebih seminggu lepas mengancam balai cerap Mount Wilson di Southern California. Jabatan Perkhidmatan Perhutanan melaporkan api semakin menghampiri balai cerap berusia 116 tahun itu. Pihak bomba telah bersiap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Turut terancam menara-menara pemancar termasuk menara milik stesen radio KNX. Sementara itu, Ketua Jabatan Bomba Los Angeles David Dantic memaklumkan sehingga kini kira-kira 40,000 ekar kawasan telah musnah dijilat api. Sukan kejohanan tenis terbuka Itali. Juara Grand Slam 3 kali Stan Wawrinka tersingkir seawal pusingan pertama. Pilihan ke-10 kejohanan itu dikejutkan dengan kekalahan 0-6, 6-7 kepada pemain tuan rumah berusia 18 tahun Lorenzo Musetti yang menduduki ranking ke-249 dunia. Beralih ke bola sepak, Benfica gagal layak ke Liga Juara Eropah berikutan kekalahan 1-2 kepada PAOK Thessaloniki di pusingan kelayakan. Jaringan Dimitrios Giannoulis dan Enrija Zivkovic sudah cukup untuk mengecewakan gergasi Portugal yang pernah menjulang Piala Eropah sebanyak 2 kali pada era 60-an. Dalam pada itu, Dynamo Kiev menewaskan AZ Alkmaar 2-0 manakala Gent mengalahkan Rapid Vienna 2-1. Sebastian Haller menjaringkan 2 gol ketika membantu West Ham menewaskan Charlton 3-0 dalam perlawanan pusingan kedua Piala Liga. Bagaimanapun, Crystal Palace disingkirkan Bournemouth melalui penentuan sepakan penalti selepas perlawanan berakhir tanpa jaringan. Penjaga gol Bournemouth, Asmir Begovic, dijulang sebagai wira apabila berjaya menyelamatkan sepakan ketua pasukan Palace, Luka Milojevic. Lawannya di pusingan ketiga ialah Manchester City.
Akhir sekali Liga Perancis, gol jaringan Memphis Depay belum cukup untuk menyelamatkan Lyon daripada kalah 1-2 kepada Montpellier. Jaringan Depay mungkin menjadi jaringan terakhirnya buat Lyon selepas dia dikaitkan dengan penghijrahan ke Barcelona. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.